Assalamualaikum. Selamat datang ke live Gaijin Assalamualaikum. Studios. So hari Waalaikumsalam. ini kita membawakan seseorang lah. Kita bawa seseorang yang pakar dalam bidang apa Eh, dalam apa yang dia buat lah setakat ni. So kepada Nizam, jangan cakap pakar, dia tak lagi. Dia Oh, dia belum lagi. Dia je. belum lagi. Okey. Belum, tak. Dia yang terjerumus dalam bidang Ha. seni abstrak ni. Okey. Jadi sebelum tu siapa yang dah masuk tu jangan lupa like and share dulu. Like dulu kita punya page Gaijin Studios. Kalau ada kesempatan nanti lepas live ni siapa nak pergi tengok kita punya official merchandise boleh pergi kat Gaijin Clothing. Yes. So hari ni kita bersama tetamu kita artis abstrak. Oh, bukan abstrak clothing tu, bukan abstrak brand tu, dia abstrak, seni abstrak. So Bukan. Midi, kenalkan diri dulu mula-mula. Okey. Nama Nokhairi Hamidia, tapi korang boleh panggil Midi ya. And asal Kuantan Pahang. 25. Okey, apa lagi Okey lah, sebelum ni dapat apa orang cakap apa tu pendidikan dalam bidang seni halus di UiTM Shah Alam. And yalah, itu je lah. Mana tahu ada yang tengok ni daripada lepasan SPM ke apa, nak sambung ke seni halus ke apa. Itu kita punya motif sebenarnya. So kalau ada adik-adik ke yang baru nak jerumus dalam kos ni, dalam subjek ni, kita kata kan, dalam industri seni ni, sebab dia seni ni dia kurang sikit, apa orang panggil lah, kurang apa tu, exposure. Sebab exposure. yelah, orang risau sebab orang nak masuk belajar ni sebab nak kerja apa semua kan. Jadi kalau masuk seni ni nak kerja apa nak buat apa lepas habis belajar, nak sambung ke apa ke, dia orang tak faham lagi benda tu. Jadi kita kat sini, kerja kita nak expose lah apa sebenarnya manfaat lepas habis study seni ni. Okay, Midi, nak tanya kita borak pasal Boleh. background Midi dulu mula-mula. Kita nak tahu Midi ni start belajar seni ni daripada umur berapa? Daripada kecil ke ataupun daripada start belajar UiTM tu ke, macam mana? Okey. Kalau nak cakap bab start ni, dia boleh jadi macam satu topik ni saja. Tak masuk abstrak ni, kita borak pasal ni. Okeylah. Sebenarnya macam start dapat cakap pendedahan seni ni masa Form 6 tingkatan 6. Oh, Form 6. Form 6 kat mana? Macam Form 6 dekat Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib, Kuantan ni, panggil Smart. Oi, sekolah orang cerdik. Bukan sebab tak cerdik sangat masuk situ. Sebab dulu saya ni belajar ni sains tulen. Oh, budak saya belajar sains tulen. Masa Form 5 tu SPM tu. SPM dulu sains tulen. So macam tak excel sangat dalam sains tulen. So macam tak dapat tawaran ke U apa. So macam masuklah masuklah Form 6 dekat Smart. But then macam rasa macam aku tak pandai melukis ni. Aku tak, memang zero. Minat pun tak ada. Ya, dia dengar, minat pun tak ada. Masa belajar tapi dulu masa sekolah menengah kecil-kecil tu minat pun tak ada untuk dalam seni ni. Dia masa tu lukis boleh. Dia macam macam ni, tapi dia macam kalau nak banding orang macam banyak power lagi, tapi macam start from zero lah. Tapi dulu masa kecil suka coret dinding. Itu cerita 6 tahun, 5 tahun, dah 1. Penuh dinding tu dengan orang cakap hieroglif lah. Okey, faham. Lepas tu start daripada Form 6 tu, dari situ lah dia punya basic seni tu belajar melukis, belajar buat benda apa?
garis lurus, belajar buat bulat, belajar lukis still life, kita panggil still life apa semua. Macam tu lah. Lepas tu belajar teori-teori sikit lah masa form 6. And then dapat result STPM pun tak bagus sangat, tapi dapat rezeki, dapat peluang sambung degree dekat UiTM Shah Alam masa tu. And awal-awal masa tu pun tak minat lagi. Just follow the flow je. Masa lepas habis STPM tu kan sebab kita nak apply pergi belajar kan. Memang time tu memang nak apply seni halus ke macam ni? Ke macam tak sengaja ke? Dia sebab macam ni. Sebab berdasarkan result tu and sebab form 6 tu ada ambil seni halus, sejarah, bisnes, lepas tu pengajian am lah. And then macam yang lain pun macam so seni je yang macam faham tak? Seni je yang macam yang boleh hidup lah. Yang itu yang boleh ikut. Itu macam lantak lah saya dapat belajar. Macam tu je. Tapi orang cakap perancangan tu ada hikmah dia lah. Betul. So yes. Ada setiap perjalanan yang kita lalui tu dia ada hikmah dia. Perjalanan itu sendiri pun dah abstract tau. Aku tak menentu. Aku macam mana cakap? Aku tak plan nak lukis muka ni. Macam just aku ikut layer ni, satu layer ni. So jadilah aku yang sekarang ni dalam proses lagi untuk menerusi perjalanan kehidupan ni. So perjalanan aku ni pun dah abstract. Okay, lepas sebab seni ni kan dia banyak cabang kan. Aku macam mana bila dah start masuk dalam UiTM tu sendiri, terus dapat ilham nak buat abstract daripada awal ke ataupun meraban dulu macam cari apa sebenarnya aku nak buat ni, seni macam mana? Sebab seni ni kan luas lah, dia ada macam-macam benda. So macam mana tu? So macam mana buat masa sekarang ni, macam even aku pun tak consider aku ni just abstract artist ke apa ke. Aku bukan abstract artist, tapi apa yang aku buat sekarang ni abstract. Macam tu. So berdasarkan pertanyaan tadi, macam final semester baru buat abstract. Sebelum tu cari dulu aku nak buat apa ni. Tak boleh lah buat ni. Macam dia tak tahu tak ada strength ke apa ke, tapi memang final semester baru start buat abstract. Sebelum tu macam-macam dulu lah buat. Dia tak identify lagi mana kita punya strong tu kat mana. Sebab aku pun tak faham apa yang abstract. Macam mana aku nak buat benda aku tak faham. Betul. Okey, cantik lah kalau bercerita bab kefahaman tu kan. Tu. Tapi sebelum kita cerita lebih dalam lagi, kita nak tahu macam mana first karya abstrak yang kau tertarik tengok sampai boleh efek diri kau buat sampai sekarang. Satu karya abstrak yang bagi influence Bagi influence ataupun just tengok random orang punya art, rasa nak buat abstrak ke macam tu, ataupun ada certain artis yang kau pernah tengok buat research ke apa masa tu. Lepas tu tertarik dengan start dari situ dia punya turning point dia, kau mendalami abstrak punya stroke ni ke ataupun so, macam tiba-tiba tu kau boleh cerita sikit macam startingnya aku lebih tertarik macam awal-awal dulu lebih pada impressionist and expressionist. Of course dia punya penyampaian dia tu dia tak fully abstract, dia just macam main dengan brush stroke apa benda. Macam mana aku suka lukisan Van Gogh dulu. And zaman-zaman impressionist dulu, Monet apa semua tu. So macam aku start daripada situ, daripada macam bukan start aku terus ke lukisan abstract terus. Aku start macam aku tertarik dengan emotion yang disampaikan oleh Van Gogh, oleh Monet. Dengan sebab Van Gogh kan dia punya lukisan tu dia tak real tapi dia penuh dengan expression.
Dia subjek dia real, tapi Ah. penyampaian dia tu macam dengan cara yang orang cakap orang tak familiar. Betul betul. Mungkin kalau kita masa ni dah familiar, tapi macam mana orang pada zaman dia itu. tu Jadi dari situlah kau mengenali apa? Slow mengenali abstrak ni ah. Okey, kalau aku tak tahulah soalan ni kan dia apa ni? Kau rasa Rigid ke apa? kita go untuk first punya soalan. Ya. Pengasas pengasas seni abstrak ni ataupun tahun bila dia diasaskan, sejak bila, siapa yang mula-mula sekali yang memperkenalkan abstrak ni sendiri kan? Takkan tiba-tiba je ada dalam ni kan, mesti ada pengasas dia siapa. Kalau kau boleh terangkan sikit Okey. Sebelum tu bagi aku macam bagi definisi tentang abstrak dulu. Macam sebelum kita pergi ke pengasas, of course kita kena tahu apa definition dia. Apa itu abstrak sendiri tu So ni definition yang aku pun malas fikir, aku Google ya. Tak apa. Itu salah satu kita punya research. Okey ni abstrak ni actually dia something yang wujud dalam apa yang cakap, dalam pandangan, dalam pemikiran yang boleh dijadikan idea. Tapi dia tak ada orang cakap wujudan, existence kita panggil, yang orang cakap yang fizikal atau yang konkret. Faham? Macam contoh kalau aku nak lukis figure ke apa je, aku tahu macam mana bila aku nak define figure tu, siap apa yang aku nak lukis, aku tahu apa yang aku nak lukis. Tapi abstrak ni macam mana kau gunakan method tu dalam menyampaikan something yang abstrak sendiri, macam feeling kita, idea kita, tentang kita mempersoalkan tentang itu, kita membicarakan tentang ini, tentang something yang orang cakap intangible lah, dia non-objektif, yang benda yang tak ada objektif lah. Macam kalau pergi ke realism apa semua tu, benda tu represent dia, kita ada penyampaian situ, tapi abstrak ni dia non-representational, non-objektif. Lepas satu lagi dia macam yang dia tak represent lah something yang external lah, luaran. Tapi dia lebih kepada macam mana kita nak achieve, macam mungkin macam setengah efek dengan bentuk tu, dengan warna tu, dengan tekstur yang dipakai, sampai dia berdiri sebagai satu karyanya sendiri. Elemen dan prinsipal dalam seni tu sendiri. Yang ada dalam artwork tu sendiri kena ada penerangan dia sendiri lah. Kena ada setiap benda yang ada dalam karya tu kena ada penerangan dia. Bergantung atas idea artis tu dan konteks apa artis tu nak sampaikan. Tapi bila mana karya itu dah dipamerkan, dia macam tak lagi jadi satu orang cakap macam artis ni, oh no kau salah dia. So benda tu bebas, dia dah orang cakap jadi milik audience, milik masyarakat. Interpretation pun milik masyarakat, milik audience. So kiranya tak macam abstrak ni, dia tak ada salah, tak ada betul lah. Okay, kalau orang tu tengok benda, tengok seni tu, dia translate yang ni, yang A translate macam ni, yang B translate lain pula. So dia tak ada salah betul ke macam mana? Macam kalau macam tu bagi aku, dia subjektif tetapi ada objektifnya situ. Subjektif, objectively, ada grey area situ. So kalau cakap tentang subjektif, of course lah, aku lain, engkau lain, dia lain. Itu yang menjadikan diversity tu. Tapi orang cakap, untuk cakap objektif tu, kalau engkau lain, apa yang kau nak tegaskan? Kalau aku lain, apa aku nak tegaskan? Kalau dia lain, apa yang dia nak tegaskan? Macam tu lah orang cakap. Kalau aku nak bagi orang cakap satu, itulah satu contoh lah. Untuk kefahaman lah. Kira bukan main-main ke bukan abstrak ni, bukan sekadar conteng-conteng macam tu je. Dia main-main, tapi main-main secara seriusnya. Betul. Betul, kalau nak main kita kena serius. Okay,
kita berbalik kepada Okey, balik pada soalan balik tadi. kepada soalan tadi. Pengasas dia start daripada tahun bila? Abstract. Okey. Sebelum pergi ke pengasas, aku nak cerita pula Susu Galur dulu. Susu Galur macam mana boleh ke abstract. Dia macam takkan tiba-tiba dia muncul macam tu terus. Keturunan dia. Macam dia orang cakap start pada abad ke-19, masa tu revolusi perindustrian lah. Masa revolusi perindustrian abad ke-19 tu dia orang cakap, bila revolusi dia ada lah macam invention macam fotografi apa benda semua tu. Macam kalau masyarakat dulu-dulu, macam kalau kita cakap pasal zaman romanticism, zaman klasikal, even zaman-zaman macam Leonardo dulu, macam mana masa tu kamera apa semua tak ada lagi. Macam ada artis macam dia cuba lukis balik potret muka ke tokoh-tokoh penting, memorial ke apa benda semua tu. Tapi masa abad ke-19 ni fotografi muncul. So macam dia dah ubah realiti kehidupan masyarakat masa tu. So macam kamera dah ada, gambar dah ada. So dia macam jadi satu orang cakap pertarungan antara artis dan mesin tu sendiri. So ini yang apa Henry Matisse dan Andre Derang buat. Henry Matisse ni dia muncul. Sekali lagi? Andre Derang. Okey. Henry Matisse Henry Matisse ni kita macam dia terkenal lah. Dia orang cakap antara yang orang cakap boleh jadi pioneer juga kepada movement Fauvism. Fauvism ni dia macam mana lah Matisse tu cuba lukis apa orang cakap benda yang represent pada masa itu. Orang cakap boleh jadi macam landscape ke, boleh jadi still life macam setting apa semua tu. Dia familiar, subjek yang lukis tu familiar. Tapi dia lukis secara tak familiar macam aku mention sebelum, secara tak familiar. Dia stylized. Orang cakap kalau belajar forensik kita panggil mujarrad lah stylized ni. And dia simplify, dia flattenkan colour tu. Dia pemudahkan lagi. Dia tak payah nak render. Dia macam kalau benda tu perlukan bayang, dia buang bayang tu. Kalau benda tu perlukan mungkin bayang tu ada tapi dia simplekan lagi dengan flat colour. Faham. So bila start daripada situ dia punya orang cakap macam starting dia bergerak slowly start daripada Matisse. Ni ada lagi macam tokoh-tokoh lepas tu So macam starting tu macam masyarakat masa tu dia cakap shocking macam ini tak siap, itu tak siap, ini tak siap. Tapi macam mana dia bawa tu sampai macam macam masyarakat terima. Then muncul pula lepas tu ada Pablo Picasso lagi, macam mana dia still lah dia orang cakap representational subjek image, tapi dia lukis secara macam apa orang cakap multiple perspektif lah. Multiple perspektif, tahu macam Picasso punya artwork dia lebih pada cubist. Macam mana macam mana macam tangan aku ni tapi dia jadi macam petak. Perspektif dia ada banyak dalam geometri tu. Dia bukan lukis asal bentuk real benda tapi tu dia still ambil karakter dan essence subjek tu. Lepas tu ada lagi Ernst Ludwig Kirchner, German expressionist. Kalau Ernst Ludwig ni Kirchner ni dia lebih pada macam scenery, macam masyarakat, macam kat kota apa benda. Lukis ada lagi gambaran tapi warna dia pakai tu macam tak natural lah. Sebab macam dia nak letakkan mood dalam lukisan dia yang untuk nak menyampaikan mungkin orang cakap pada era tu macam masyarakat tu kacau bilau, kegelisahan, anxiety semua tu. So itu Kirchner dia German expression artist lah. Lepas tu ada lagi JMW Turner. JMW Turner ni cakap tokoh yang penting untuk landscape lah. Dia penting macam Monet lah. Sebab macam dia menyatakan macam ada something dunia ni real tapi boleh dilihat secara abstrak lah. Macam boleh kalau kita tengok laut, langit, pemandangan laut macam tu lah pada waktu senja dia macam nampak abstrak sikit. Dia nampak macam ambiguous apa semua. Okey, lepas tu daripada tu muncullah orang cakap ni aku nak tegaskan sikit Vasily Kandinsky. Kandinsky ni dia kalau dia boleh dikatakan sebagai father of abstraction. Dia macam yang kalau tadi
Father Abstract. of abstraction. Father of abstract lah. Abstract. Sebab macam kalau tadi dia ada orang cakap naratif yang bersifat representasi lagi nak menyampaikan. Tapi kalau Kandinsky ni dia macam dah buang. Memang dia hilang. pioners tu Memang sendiri. hilang tu. Accent tu semua hilang Dia, even Kandinsky pun start daripada macam impressionist, impressionist ni, dan dia pergi kepada macam mana orang cakap nak perceive abstract tu by mood, by aura sebab macam colour tu, aura apa semua tu. So Kandinsky antara penting dalam father of abstract ni. Dia macam kalau macam dalam artwork ni, yang kalau tadi abstract kita boleh cakap dari segi stylization, simplification kan. Tapi macam kalau for Kandinsky primordial macam mana primary apa orang cakap, contoh starting point kau letak kau letak satu sapuan berus apa semua, tapi orang cakap the process tu, perjalanan tu dan result dia remain mystery. Macam mana dia start by orang cakap daripada organic shape, last kali dia moving ke macam boleh katakan suprematis, macam mana dia pakai satah je nak orang cakap nak bentuk satu composition. So kalau dekat father of abstract tadi, dia tu dia dekat dia pada tahun bila tu? Macam dia awal lah awal-awal tu. Awal-awal macam tu. So macam mana seni abstrak ni sendiri ada dia macam mana mempengaruhi pengkarya-pengkarya yang ada dekat tanah Melayu dekat Malaysia ni sendiri, sejak bila benda tu masuk Kalau cakap pasal di tanah Melayu pula, dia dah ada macam orang cakap pelukis-pelukis yang dia mendapat pendidikan di luar. Macam kita boleh cakap Datuk Syed Ahmad Jamal, like Iwan Latif Mohidin, Yusof Ghani. Dia macam artis pioneer kat Malaysia, kita boleh cakap dia ada pendidikan di luar negara apa semua. Orang cakap dia bawa style yang lebih pada western, tapi macam mana dia sampaikan dia punya cerita dalam karya tu, dia ada local essence lagi, macam Latif Mohidin, Pago. So dia ada even Awan Damit pun. So dia still ada orang cakap kenusantaraan dalam. So exposure tu datang daripada pioneer kita ni. Dia orang pergi kat luar, ambil ilmu tu, so bawa balik dalam Malaysia ni Okay. Dekat Malaysia ni, kau rasa kefahaman orang tentang abstrak ni dah meluas ke belum? Bagi aku sekarang ni dia dah orang cakap still ada stigma, still ada skeptikal dalam macam audience ni. Apa ni aku pun boleh buat, apa ni aku boleh lukis. Tapi macam aku tengok even dekat social media apa semua pun dah macam dia dah, orang pun dah apa orang cakap, dah dapat tanggap dah apa itu sendiri abstrak apa. Orang cakap kalau dia tak pure abstrak, dia still macam cara untuk pemudahkan lagi karya-karya tu. Tapi dari segi penerimaan, even kalau dekat Malaysia sekarang ni, kalau cakap daripada art collecting lah, ramai art collector dah collect work abstract sekarang ni. Kiranya macam dia tak alien macam dulu. Abstract ni dah tak se-alien dulu, walaupun still ada stigma apa benda semua tu. Mungkin macam kalau kita dalam scene ni tak nampak sangat, mungkin orang luar scene still macam mempersoalkan abstract apa benda. Tapi bagi aku itu bukan masalah pun. Sebab ada certain benda macam tak perlu pun untuk kita faham, tapi just cukup tinggal untuk kita rasa benda tu. Cukup untuk kita menghargai sesuatu benda tu. Hargai ni. Tak perlu faham apa ni.
Dia intuitif lah. Dia gerak hati, bersifat intuitif lah. Oh. Okey. Mantap. Macam aku ni Zam, kalau kau ada masalah pasal percintaan dia, aku tak perlu pun nak kenapa ni dia, tapi aku perlu ada untuk faham, untuk hargai momen-momen itu kan? That's right. Betul. Aduh, ai. So, minum air. Okay, minum dulu. Aku nak tengok. Okay. So, aku nak beritahu dia orang. Okay, so kalau korang ada soalan ke dalam kita orang tengah borak-borak ni, korang ada soalan, kau boleh tulis dulu komen dekat di ruangan komen. So, sekejap lagi ujung-ujung live nanti kita akan cuba jawab lah. Korang punya soalan-soalan tu untuk kita punya artis undangan kita ni. Okay. So, korang boleh tulis dulu soalan-soalan ataupun pertanyaan yang korang nak tanya dekat kita punya artis ni. Jangan banyak sangat. Okay. So, kita teruskan. Untuk memulakan satu artwork yang kau buat ni, ni jangan cerita orang lah. Cerita atas pengalaman daripada diri kau sendiri lah. Kau nak memulakan satu karya tu, canvas tu kosong. Jadi apa macam biasa orang kalau lukis lah, dia nak gambarkan pokok lah, daun lah, orang lah kan, situasi lah. Jadi untuk abstrak ni, apa yang kau nak gambarkan, atau apa yang yang kau gambarkan untuk letak dalam canvas tu? Gambarkan. Dia bermula, dia titik permulaan sebelum kau kau menconteng So first macam kalau untuk aku tak ada macam representative. Aku tak, apa orang cakap, tak sampaikan macam daripada inspiration aku, bukan daripada macam pokok ke, daripada ni lah, benda-benda macam aku punya inspirasi lebih kepada macam music. Itu sebagai satu inspirasi aku untuk menghasilkan satu karya abstrak. Sebab bagi aku, macam mana lagu itu dibuat, kita orang cakap composition lagu tu dibuat, and arrangement segala benda dalam lagu tu dibuat. So macam tu juga abstrak bergerak. So macam aku, ini macam metafora aku untuk nak buat satu karya abstrak ni, ibarat bagi aku artis ingin buat lagu aku dalam pentas canvas aku. So semua tu bermula, orang cakap, aku of course lah, aku akan dengar lagu, dengar muzik, apa benda. So colour lah, orang cakap aku akan define dulu colour apa yang aku nak pakai. Sebab for me lah, colour itu colour tu sendiri adalah musical notation. Notation macam ada note A, note B, note C, note apa F, D semua ni. So colour pun dia ada banyak tone dia, ada merah apa, biru, purple, violet, apa semua. So colour tu sendiri. So macam kalau cakap subjek, so colour tu sendiri macam mana aku arrange benda tu semua, and berdasarkan movement tangan aku, dia pergerakan lah, gestural movement, layer by layer semua tu, sampai aku rasa macam okay, ni di sini. So aku kena susun lah balik apa semua benda tu secara spontan ke, secara terkawal ke. Tapi benda-benda ni lah, orang cakap starting daripada colour, dan pergerakan aku, dan macam mana end up dia bentuk satu lagu aku. Lagu karya aku lah. Sebab lagu dia bentuk asal dia sebenarnya untuk pendengaran. Jadi kau tukar benda tu untuk bagi dia nampak macam mana expression lagu tu mungkin lebih kepada orang cakap perasaan aku sendiri, perasaan, and orang cakap kualiti perasaan lagu tu sendiri. So ia bukan lagi macam aku sebenarnya, bukan aku translate lagu tu ke visual, bukan. Bukan. Tapi macam mana orang cakap
aku absorb energy lagu tu. Orang cakap the essence of bassline tu sendiri yang macam mana benda tu orang cakap dia trigger aku punya hormon macam testosteron orang cakap. And yelah sebab okey macam kalau cakap pasal background aku ni suka